orang dekat keliling, ahli keluarga dia, kawan-kawan, followers dia mungkin. Dan perkataan raqin datang dari kata dasar yang bermaksud naik. Naik. Raqin ni maksudnya naik. So, raqin ini kata akar kepada ruqyah. Ruqyah. Ruqyah kan jampi untuk ubat. Kan kita baca ayat Quran, zikir-zikir. Tujuannya untuk diubat, disembuhkan. So, jadi dari perkataan raqin ini yang bermaksud naik, dia juga membawa maksud tabib yang boleh meruqyah. Bukan saja merujuk tukang jampi, tapi boleh digunakan untuk doktor. So, dalam keadaan itu, ada tak siapa yang boleh menyembuhkan? Tak ada. Takkan ada siapa yang dapat tahan rohnya dari keluar. Dan kita dah lalui dalam suratul Waqiah, bila Allah kata, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Maka waktu roh itu sampai ke kerongkong, sedangkan kamu berada dekat kelilingnya, wa nahnu aqrabu ilaihi, kami lebih dekat kepadanya dari kamu, walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin, dan bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai. Apa maksud dia tu? Falaula in kuntum ghayra madinin, kan bagus bagi orang-orang yang tak percaya pada hari kiamat, tak percaya pada Allah, yang mempertikaikan, yang dok tanya ni tulang ni boleh dikumpul balik ke? Ghayra madinin, kamu rasa kamu tidak perlu tunduk pada Allah, tak perlu jadi hamba kepada Allah. Yang kamu nak bangunkan apa? Hak asasi manusia untuk hidup bebas begitu dan begini. Allah cabar, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Cuba kamu kembalikan roh tu jika betul kamu orang-orang yang benar atas prinsip dan pendapat kamu. Allah cabar dalam ayat ni, dalam surah Waqiah, untuk mereka kembalikan roh tu masuk balik kalau betul kamu berkuasa, atau kalau kamu rasa kamu memang hebat. Atau kalau mereka suka digelar arif billah, kenal Allah. Kamu kenal sangat ke dengan Allah dan baik dengan Allah, panggillah semua roh tu masuk balik dalam tubuh orang yang hampir mati. Allah perli manusia dalam ayat ni. Kalau pandai sangat buat air tawar, sila. Kalau pandai sangat sembuhkan, silakan. Tapi ini tidak akan boleh terjadi. Kematian tak akan boleh dihalang. Kematian bukan suatu penyakit yang ada ubat untuk sembuhkan. Tak. Dan semua kita pasti mati. Semua kita akan merasai mati. Dan kita hanya boleh buat apa? Hanya boleh menanti. Hanya boleh menanti. Tu. Ui, dahsyat. Pun kecil. Buka bawah. Ambil. Bagi kakak. Nah. Okey, dua-dua tak dapat. So, kalla idza balaghatit taraqi. Jangan fikir begitu. Bila roh sudah sampai ke trakia, kerongkong, dan dikatakan pada mereka, siapa yang boleh menawar? Dan orang yang rohnya itu sudah sampai ke kerongkong, wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia sendiri yakin bahawa inilah saat perpisahan. Dan ini apa yang difahami, apa yang dialami oleh orang yang hampir mati. Tuan-tuan, tak kala kita mati, kita sendiri akan rasa inilah saat perpisahan. Kita yang alami. Dia dah tahu dah nasib dia. Dia tahu dia akan mati tak lama lagi. Dia sedar yang dia sedang dalam nak tinggalkan segalanya. Sedar yang dia akan tinggalkan segalanya. Semasa hidup dulu dia sangka semua yang dia ada di dunia ini akan kekal. Tapi waktu dia sedang nasak tu, dia sedar bahawa semua itu tidak akan berlaku. Bayangkan tuan-puan,
Ada orang yang pernah diberi pengalaman untuk lalui benda ni. Dia koma berbulan-bulan, macam-macam dia tempuhi, macam-macam dia nampak. Dan dia benar-benar berubah. Dan setakat mereka melalui saat-saat kematian tu, ada tak yang pernah datang balik, hidup balik? So, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ, dan dia sendiri yakin bahawa sungguh saat itu saat perpisahan. Dan tuan-puan, ini adalah keyakinan siapa? Keyakinan orang tak beriman, kan? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Mereka rasa saat itulah saat perpisahan. So, adakah orang beriman melihat kematian sebagai saat perpisahan? Kan? Adakah orang beriman melihat kematian itu sebagai inilah tanda kita berpisah? Sepatutnya orang beriman melihat kematian sebagai suatu yang perlu dilalui sebagai prasyarat untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian itu membantu kita kan, membantu diri kita sendiri untuk tidak berlebih-lebih tentang dunia. Bukankah Nabi ingatkan pada orang beriman bahawa antara pemutus kepada nikmat ialah ingat mati. Pemutus kepada nikmat ialah ingat mati. Pemutus kepada nikmat dunia ialah ingat mati. Lalu kalau kita bangun pagi dengan persediaan untuk mati, dah tentu cara kita melihat kehidupan itu akan berbeza. Akan berbeza. Akrabnya dengan kita mengingati, ya, aku akan mati ni. Aku akan mati. Dan aku tak ada peluang kedua dah untuk betulkan keadaan ni. Atau aku tak ada peluang kedua dah untuk benar-benar solat dan taat. Kalau begitulah, dah tentu kita akan fikir benda yang benar-benar bawa manfaat kepada akhirat kita. So, kenapa orang-orang ini merasakan inilah perpisahan? Sebab dia dah nampak dah depan hayat dia ni akan jadi apa. Perpisahan sebenar ialah bila seorang masuk syurga, seorang lagi masuk neraka. Dan di situ sama ada mendapat azab selama-lamanya atau merasa bahagia selama-lamanya. Itu betul terpisah. Itu betul terpisah. Dan kematian rupanya perpisahan sementara. Kita cuma dah tak jumpa je kat dunia. Tapi berusahalah. Berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang taat. Kerana dengan ketaatan, kita akan dikumpulkan bersama. Katalah suami isteri melazimi untuk berlumba-lumba bersedekah. Kan saling support, saling bantu-membantu. Nak melakukan ketaatan yang sama dan serupa. Allah akan kumpulkan dalam satu kumpulan. Well, itu bukan perpisahan. Kan? So, rupanya orang yang menghadapi benda itu, yang tak percaya pada hari kiamat, mereka merasakan inilah perpisahan. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Mereka merasakan itulah perpisahan. Dan Allah guna perkataan al-firaq. Al-firaq. Dan firaq ni, dia bukan sekadar bermaksud berpisah. Tetapi firaq ni juga membawa maksud pembeza antara yang benar dan yang tak benar. Kan kita ada surah Furqan. Surah Furqan tu adalah surah yang membezakan antara maklumat yang tepat benar ataupun tak benar. So, waktu itu baru dia sedar. Waktu tu baru dia sedar. Waktu kematian tu baru dia sedar
bahawa selama ini hidup dekat dunia ni penuh dengan tipu daya dan pura-pura, akhirat itu yang kekal. Zon dekat sini ni meyakini, bukan syak wasangka. Zon ni meyakini, bukan syak wasangka. Bila dia dah tahu nasib dia, waktu itulah dia benar-benar yakin. Inilah kebenaran. Kebenaran. Waltafatis saqu bisaq, serta kedahsyatan yang berlipat kali ganda. Waltafatis saqu bisaq, serta kedahsyatan berlipat kali ganda. Literalnya perkataan ini bermaksud bertemu betis dengan betis. Betis dengan betis. Waltafat, iltifat tu bertemu. As-saqu bisaq, kaki dengan kaki. Betis dengan betis. Siapa yang pernah main bola? Kalau tengok player bola tu, tuan-puan, selain daripada dia pakai kasut six stud dia, kasut boot bola tu, stokin panjang sampai ke bawah lutut. Dalam stokin tu dia letak knee guard, dia letak penghalang, bukan, protector untuk dia tulang keting dia. Shield, yes. Shield untuk tulang keting dia. So bila kaki bertemu kaki, tulang keting kita ni bertemu dengan tulang keting orang lain, sakit. Kalau tak percaya nanti tuan-puan cuba sepak kaki katil. Tapi bukan guna kaki, guna tulang keting. Orang-orang yang Muay Thai tu, kan? Muay Thai. Dia punya latihan, antara latihannya ialah nak kuatkan ni, dia punya kaki ni, dia punya tulang keting ni. Ini antara benda paling sensitif. Kalau kita kena, memang lumpuh separuh badan. So antara tempat mak bapak yang nak dera anak, cuba pukul kat situ. Tak payah pukul kuat-kuat, pukul slow-slow pun, tapi makin lama makin kuat. Dia punya azab. Itu sangat azab. So waltafatis saqu bisaq, kedahsyatannya itu diibaratkan macam betis bertemu betis. Ini kata-kata kiasan yang bermaksud bertimpa ke atasnya dunia dan akhirat, iaitu kesusahan yang berganda. Kerana perkataan saq dalam bahasa Arab merujuk kepada kepayahan. Kenapa dikatakan kesusahan dunia dan akhirat? Kerana kedua-duanya adalah kesusahan dan ada kepayahan padanya. Bukan senang nak tinggalkan dunia. Mati kot. Bukankah orang telah membina dunia dia? Kumpul duit bukan sedikit. Kan duit pencen buat beli rumah. Dah halang-halang pencen dapat duit gratuiti. Kan buatlah rumah besar. At least semasa kumpul dulu tu dapatlah 1.2 juta. Beli rumah. Rumah 1 juta. 200,000 untuk isi apa yang ada kat dalam. Dia dah bina dunia dia, takkan nak tinggalkan. Nak senang nak tinggalkan dunia. Sakit nak tinggalkan dunia. Tapi bayangkan waktu nak mati tu, dia yakin dia mati. Nak tinggalkan tu semua dengan rasa sakit perit dia nak tinggalkan dunia. Dan bila dia buka mata tengok masa depan dia, lagi sakit untuk hadapi akhirat. Waltafatis saqu bisaq. Sudah jatuh ditimpa tangga. Dan kepayahan itu adalah kerana telah sampai kepada penghujung hidup dan bermulanya hari-hari akhirat. Itulah kepayahan yang amat sangat. Pertemuan dua benda ni. As-saq tu juga diisyaratkan sebagai musibah. Kerana kalau manusia dalam kepayahan, mereka akan mengelak kain di betis. Nak lari, nak redah.
Dan ini perumpamaan dalam bahasa Arab. Bila dia jumpa kesusahan, dia nak lari dari kesusahan tu. Dia yang terpaksa selak jubah dia sampai nampak betis untuk dia berlari. Maka bila seseorang itu mati, maka dia bertemu pula dengan satu lagi bencana lain. Satu bencana. Sudah habis satu bencana, dia berjumpa pula bencana lain, iaitu bencana kiamat yang selama ni dia tak pernah percaya. Bertemu urusan yang lebih besar dan sangat besar. Bertemu bala kematian dan bala akhirat. Dan ayat ini dituju khusus kepada orang-orang yang ingkar dan kufur. Dan bagi orang mukmin, mereka bersedia menghadapi kematian untuk menerima nikmat yang lebih besar. Jadi buat mereka, perpindahan alam daripada alam dunia ke alam barzakh, ke alam akhirat adalah suatu yang sangat dinanti-nanti. Mereka tahu dan terima yang setiap kita akan mati. Dan orang beriman tidak akan menentang atau tak payah risau sangat. Kenapa Allah guna as-saq? Merujuk pada betis. Selalukan betis yang kita gunakan untuk berlari selamatkan diri dari bencana. Tapi pada hari tersebut, betis mereka langsung tidak berguna. Tak dapat selamatkan lagi mereka. Dua kaki sudah tentu yang kita gunakan untuk merayau-rayau. Tapi pada hari itu boleh pergi ke mana-mana, boleh lari ke mana-mana. Tidak. Lihatlah bagaimana kaki dan betis yang dibalut dengan kain kafan. Boleh lagi bergerak? Tidak. Dan kalau merujuk kepada bahasa Arab, as-saqu, dia juga bermaksud betis unta. Betis unta. So, bila unta dah lama tak berjalan di padang pasir, dan dah lama tak berjalan tanpa air dalam waktu yang lama, so unta ni lama-lama dia akan lemah. Ialah tak ada stamina, dan lama tak berjalan, dan kakinya akan berlanggar satu sama lain. Lutut dia akan lemah longlai, kaki akan berlanggar satu sama lain, dan penumpang unta tu akan jatuh. Itu juga merujuk kepada perumpamaan iltafatis saqu waltafatis saqi saqu bisaq. Waltafatis saqu bisaq. Kemudian ila rabbika yauma idinil masaq. Dan kepada Tuhannya lah pada waktu itu engkau akan dibawa. Masaq, engkau akan dibawa. Kita semua akan dipandu kepada Allah. Allah dah guna dalam surah Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Mereka akan diiring, dihalau. Siqa, dihalau, diheret ke neraka Jahannam dengan berkumpulan. Zumara, berkumpulan. Selepas kita mati, roh akan diangkat ke langit. Malaikat akan iringi roh tu ke langit. Dan kita tahu dari hadis yang ada proses-proses yang panjang yang berlaku. Ada roh yang wangi, ada roh yang busuk. Kemudian semua akan dipandu untuk dibawa kepada Allah. Dan suratul An'am Allah sebut wahwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakum al-maut tawfathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah yang berkuasa atas kalian hamba-Nya dan dia mengutus kepada kamu pengawal-pengawal malaikat yang menjaga. Sehingga bila sampai ajal maut kepada salah seorang antara kamu, lalu diambil nyawanya, diambil rohnya oleh utusan kami, sedang mereka pula tidak cuai dalam menjalankan tugas. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian nyawa itu dikembalikan kepada Allah, pengawas yang sebenar. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahawa Allah jualah yang berkuasa menetapkan hukum dan dialah paling cepat dalam mengira dan menghitung. Dah hidup 70 tahun tuan-puan, nak kira kita punya pahala per day, dia perlu pengiraan yang cepat, perlu pengiraan yang pantas.
Lalu Allah paling tahu berapa banyak dah kita buat. Oleh itu, sebelum bertemu Allah, ada baiknya untuk kita bersihkan diri dari syirik dan dosa. Benar kenal Allah. Jangan syirik pada dia. Kerana kita tentunya tak mahu bertemu dalam keadaan kita bawa banyak dosa kan. Bila banyak dosa, banyaklah disoal nanti. Kan? So, fala saddaqa wala salla. Maka dia tidak tahu, dia tidak mengakui. Fala saddaqa, dia tak berlaku jujur, dia tak mengakui kebenaran. Wala salla, dan dia tidak mengerjakan solat. Ui, tuan-tuan. Roh orang yang keluar tadi tu, dia mati. Kemudian dia rasa inilah perpisahan. Dan kemudian dia dihadapkan bertemu dengan Allah. Dua perkara yang Allah highlight. Dua perkara yang Allah highlight ialah dia tidak mengakui kebenaran, fala saddaqa. Berhadapan dengan Quran, dia tidak melihat Quran sebagai sumber kebenaran, wala salla, dan dia tak solat. Dan ini sifat orang-orang yang ingkar. Gambaran luaran dan dalaman mereka. Apa gambaran luaran? Mereka tak solat. Gambaran dalaman, mereka tak membenarkan, tidak membenarkan kebenaran wahyu. Bila ada yang datang pada mereka bawa ajaran tauhid, mereka tak terima sebagai benar. Percaya pada yang benar ini adalah amalan dalam hati. Dan solat amalan fizikal. Dua-dua kena ada. So bayangkan, kita beramal tapi akidah kita ada masalah. Dan jangan kita pernah sangka yang iman kita telah kuat kalau amal ibadah kita tak terjaga. So, sebab kalau pun terjaga, sentiasa solat pun belum tentu selamat lagi. Kena pastikan yang iman kita sempurna tanpa syirik. Kan ada je orang yang ulang alik masjid. Tapi bila sakit pergi cari bomo. Pakai tangkal. Ada je. Fala saddaqa wala salla. Allah nak kita benar-benar berdiri atas kebenaran. Dan surah ini adalah tentang kiamat. Dan ayat-ayat sebelumnya adalah tentang kiamat. Kebenaran yang diakui oleh orang yang kufur yang dimaksudkan ialah adalah membenarkan adanya hari kiamat. Tapi dia tak percaya adanya hari kiamat. Fala saddaqa. Dia tak percaya. Konsekuensesnya beginilah bila dihadapkan kepada Allah, tak ada pun bukti yang kau benar percaya. Malah bukti yang ada apa? Walakin kazzaba wa tawalla. Kan tapi dia mendustakan dan berpaling. Dia bukan saja tak membenarkan kebenaran, tidak mengerjakan solat, tapi mereka mendustakan kebenaran itu, tolak dan berpaling, tak nak tengok. Maka ini orang, ini jenis, dia tak ada kebaikan untuk diri dia, malah dikhawatiri berjangkit pula pada keturunan. Ada yang mengatakan berpaling tawalla ni bermaksud berpaling dari mengerjakan solat. Kerana ayat sebelum kan dua, saddaqa wala salla. So ayat seterusnya kazzaba sadaqa tu, dan watawalla. Berpaling dari solat. Cuba tengok sekeliling kita berapa ramai manusia yang tak solat. Ada kalangan orang kita pun biasa saja kalau tak solat. Lagi-lagi waktu PKP dulu bila tak wajib, tidak masjid tak buka untuk solat Jumaat. Waktu PKP punya bising, masjid tak buka, itu tak buka, ini tak buka. Bila masjid buka, tak pun ramai, tak pun berbondong-bondong. Kan? Solat tak solat macam biasa je. Culas dalam mengerjakan solat.
Mereka macam rasa tak ada apa-apa kalau tak solat. Dan kadang ahli keluarga kita ada yang tak buat. Jadi benda ni perlu diambil perhatian serius. Janganlah terus-terus biarkan mereka begitu. Dan kadang pun kita solat. Kita nampak ahli keluarga kita tak solat. Usaha kita tu perlu berterusan. Jika tidak, kita pun ada masalah. Seolah-olah kita buat macam tak kisah je. Berat mulut nak tegur. So, antara kegusaran kita apa? Kita tak mahu berselisih dengan orang tu. Kerana kadang-kadang, ialah ahli keluarga sendiri, kawan rapat kita, orang yang kita tak kenal. Nak tegur tu susah. Tapi carilah jalan. Cari jalan untuk tegur. Kan pagi tadi daripada pukul 8 sampai pukul 12, tuan-puan ada daurah untuk solat. Daripada Dr. Syauki. Nak tegur tu. Sukar. Susah. Tapi jangan putus asa. Selagi dia, nyawa dia masih belum sampai ke tenggorokan. Masih belum sampai halkum. Dia masih ada masa. Pintu taubat masih terbuka. Jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka. Dalam masa yang sama ajak. Dalam masa yang sama juga mohon, ya Allah, pandu aku untuk pandu dia. Ajar aku macam mana nak ajar dia. Ajar aku, didik aku, pandu aku macam mana nak pandu dia. Kalau bukan kerana kita yang dapat memujuk dia, moga-moga Allah datangkan ada orang lain yang boleh memberi kesan kepada jiwa dia untuk solat. Of all ibadah Allah sebut solat. Malah waktu dia dekat dunia dulu, dia bukan saja kazzaba wa tawalla, mendustakan dan berpaling. Waktu dia dekat dunia dulu, apa dia buat? Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kita tak perasan kan? Tak perasan ada berlaku iltifat. Pada ayat 30, dia bertemu dengan Allah. Dibawa menghadap Allah untuk terima balasan. Kan? Fala saddaqa wala shalla ni, dulu dekat dunia dia buat apa? So sampai ayat 30 adalah tentang apa berlaku selepas orang tu mati. 31, dulu dia buat apa? Dia tidak berada pada kebenaran dan dia tak solat. Akan tapi apa dia buat dekat dunia? Kazzaba wa tawalla. Dia mendustakan dan berpaling. Dan waktu itu apa lagi dia buat dekat dunia? Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi kembali kepada keluarganya dengan bermegah. Yatamatta, bermegah. Kalimah yatamatta kata dasarnya matwa, yang bermaksud berjalan dengan belagak. Berjalan dengan belagak. Dia pergi berjumpa keluarganya dan bergaul dengan mereka dalam keadaan gembira. Jiwanya tak terkutik pun. Jiwanya tak terusik pun. Kekal dalam keadaan sombong, jahat dan malas tahu tentang agama. Langsung tak ada sedikit pun kerungsingan dalam diri dia dengan tak solat. Dan tak kisah pun sama ada dia buat dosa atau tak. Benda tu relax dia. Bagi dia relax je. Tak solat, relax. Happy. Dia rasa cukup. Rezeki dia banyak melimpah. Apa yang dia nak ada, sudah cukup apa yang dia perlu. Rumah ada, kereta ada, anak beranak ada. Sedangkan setiap hati, setiap hari, dia buat dosa.
Tapi dia tidak pun rungsing dan tidak pernah kisah. So, bila tak rungsing dan tak kisah, apa dia rasa dia perlu minta ampun? Tak. Istighfar. Kenapa aku perlu istighfar? Kan? Kenapa aku perlu istighfar? Sebab dalam diri dia, dalam kamus hidup dia tak ada, dia tak rasa bersalah. Berbeza dengan orang mukmin. Kita sentiasa diingatkan dan memikirkan bila kita akan mati, apa persediaan kita. Kadang bila kita terlepas cakap dengan orang rumah kan, kita rasa, ya Allah, boleh tak aku retract balik apa aku cakap, berdosa. Terasa hati dia. Dengan anak-anak kadang. Kita rasa macam tu. Tapi ada orang yang tak rasa apa pun. Tak rasa apa pun. Tak tahu tertutup ke, terkunci ke. Tapi dalam bentuk ialah, bila hati itu sudah gelap, kita langsung tak nampak kesan-kesan lain yang menimpa hati dia. Dah gelap dah, macam mana tak nampak? Kan surah Mutaffifin, wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Bila kembali kepada keluarga mereka, mereka riang gembira. Innahu kana fi ahlihi masrura insyiqaq. Dulu dekat dunia bersukaria. Inna dhanna alla yahur. Dia menyangka ini semua, dia takkan kembali, takkan mati, hidup lagi lama. Ada doktor peribadi, padahal sakit sikit boleh minta ubat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan dia tetap kembali. Tuhan sentiasa melihat dan tahu apa yang dia buat. Dan apa yang dia buat lagi? Aula laka fa'aula. Wahai orang-orang yang kufur, sudah dekat kepadamu kebinasaan. Sudah dekat. Allah sedang bagi warning. Allah sedang bagi warning. Aula laka fa'aula. Berapa ayat lagi ni? Banyak lagi. Allah sedang bagi warning. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Dah dekat. Dah dekat. Untukmu kebinasaan dah dekat. Dan dah dekat. Summa aula laka fa'aula. Kemudian, dia semakin dekat. Dan semakin dekat. 2 kali Allah sebut begini. Dan ini ugutan. Bentuk ugutan dan janji buruk yang pasti pada orang kafir. Kan? Apa nama? Contohnya macam ni. Kita tengok anak kita duk main game je. Belajar tak, apa tak. Besok nak periksa. Bila kita ketuk, tengok dia buat apa? Masa lagi main game. Apa kita cakap? Bagus. Terus. Bagus. Ini yang dia nak. Bagus. Terus. Lagi. Buat lagi. Kan kita sebut macam tu dengan nada yang sarkastik. So, bila orang-orang kafir ni diberi oleh Allah dunia, bila dunia ini diberi oleh Allah kepada orang-orang kafir ni, rupanya perkataan yang mengiringi mereka setiap hari ialah aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Nak buat, sila buat. Terus. Tak payah bertaubat, terus buat lagi. Moga-moga kita tidak diiringi perkataan-perkataan semacam ini hari-hari, tuan-tuan. Kalau dengan apa yang mereka buat tu neraka adalah paling layak sebagai balasan. Kan perkataan lain Allah pernah guna, zuq innaka antal azizul karim. Rasalah azab ni. Kan dulu kau berpengaruh sangat. Surah Dukhan. Innaka antal azizul karim. Kan dulu kau mulia sangat dan terhormat. Dan dalam Dukhan tu, waktu tu
kepala mereka dituang oleh tembaga panas. Ha? Kalau mursalat, dalam surah mursalat, kulu wa tamatta'u qalila innakum mujrimun. Allah suruh makan. Allah suruh mereka rasa makan dalam neraka. Makan dan bersenang-senanglah kamu sementara waktu hidup. Kerana sungguh kamu orang-orang yang berdosa. Kulu wa tamatta'u. Kau nak makan, makan. Makan. Kau nak makan apa? Kangaroo, ungka, nangka, sila. Makan. Seronok-seronoklah kau. Surah Zumar. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Sembah apa yang kamu nak. Sembah apa yang kamu nak. Sila. Selain dari Allah, sembah. Katakan lagi pada mereka, sungguh orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan anak pinaknya, pengikutnya pada hari kiamat. Kerana perbuatan mereka. Ingatlah, itu kerugian yang jelas. Aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. 2 kali Allah sebut tentang aula. 2 ayat. Aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. Maknanya 4 kali Allah sebut. 4 kali. Berat, tuan-tuan. Berat. Ulama tafsir melihat kenapa digandingkan dan dibatasi dengan summa. Boleh jadi yang pertama itu sewaktu dekat dunia. Yang ayat 35 itu nanti dekat akhirat. Dulu kau kat dunia macam ni kan? Terus. Mana kau punya mana kau punya berhala-berhala yang kau nak sangat minta tolong tu? Panggil. Summa aula laka faula. Panggil. Okey, ayat 33, apa yang hendak disampaikan dalam ayat ni? Dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. Orang miskin pun ada kufur dan tak solat. Sombong megah ni bukan orang kaya je. Orang miskin pun sombong, tuan-puan. Orang miskin pun sombong. Kan? Kadang kita pun tak tahu macam mana cara berfikir manusia ni. Dia datang minta bantuan dari Masjid Negara sebab sukar untuk hidup. Datang waktu asar bila ditanya, dah semayang? Semayang? Lupalah Ustaz. Macam mana dia boleh kata semayang lupa? Kau datang masjid kot. Duit kau nak. Kau tengah susah dihimpit dengan kesukaran cari rezeki. Rezekimu terhad dan terbatas. Kembalilah kepada yang menetapkan rezekimu. Tapi tak. Dia rasa tak bersalah kalau tak semayang. Dia rasa miskin ni sebab dia tak usaha. Tak ada job. Bukan sebab dia punya hubungan dengan Allah tu tak connected. Tuan-tuan, last untuk petang ni. Bila mana tahu pagi besok nak sambung lagi, nanti kita saya bincang dengan Opah. So, seminggu ni saya cuti. So, cuba bayangkan benda ni tuan-tuan. NASA berangkat mengkaji bintang. Kaji alam semesta. So, diorang dapati bintang yang terjauh yang diorang boleh cerap. Bintang yang terjauh yang dia boleh cerap sejauh 13 bilion tahun cahaya. Okay, 13 bilion tahun cahaya. Maksudnya apa? Waktu dia nampak bintang tu,
Cahaya bintang tu dah jalan sejauh 13 bilion tahun. Baru sampai ke teleskop NASA. Boleh jadi bintang tu dah tak ada dah kat situ. 13 tahun bilion dulu. Bumi pun belum wujud waktu tu. Kalau kita nak pergi ke situ, kita perlu jalan selama 13 bilion tahun. Nak pergi ke situ, kita perlu ambil masa 13 bilion tahun. Jauh tak jauh? Jauh. Jauh, Ustaz. Dan itu baru langit pertama. Itu langit pertama. Tuan-puan, cuba bayangkan tatkala kita solat. Solat kita tu adalah connection dengan Allah. Kita solat tu connected. Kan bila kita nak berkomunikasi, kita akan guna alat komunikasi. Sekarang ni, guna Google Meet, masing-masing masuk ke ruang internet dan kita boleh berhubung antara satu sama lain. Berapa jauh, berapa laju isyarat dia pergi, sangat pantas. So kita boleh dapat real time. Itu dalam bumi. Kita sedang connected dengan Allah. Dan Allah di mana? Di arash dia. Adakah arash dia dekat langit? Tak. Lebih jauh dari itu. Kita boleh connected on the dot dengan Allah. Berapa pantas komunikasi kita dengan Allah? Kita nak berhubung dengan bintang paling jauh tu 13 bilion tahun cahaya. Lamanya. Tapi dengan Allah. Allah kata, fazkuruni azkurkum. Engkau ingat aku, aku terus ingat engkau. Berapa pantas tu? Tak perlu tunggu tuan-puan. Habis kita sebut fazkuruni, Allah terus balas, azkurkum. Cepatnya hubungan dengan Allah. Pun begitu Allah tawarkan. Ada manusia rasa, tak apalah. Dahlah miskin, sombong dengan Tuhan. Wal-inyazubillah. So insyaAllah kita sambung lagi. Ayat seterusnya. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim. Alhamdulillah. Semoga sama-sama kita dapat mengambil pengajaran dan juga iktibar. Sama-sama kita jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu sebelum kita cuba menyampaikan kepada yang lebih jauh. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak admin, Opah terutamanya yang sentiasa memikirkan cara-cara untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri dan juga sahabat-sahabat semua. Semoga kita semua sentiasa berada di dalam landasan yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan jemaah yang turut serta pada hari ini. Semoga beroleh manfaatnya bersama. InsyaAllah sebelum kita berakhir, saya seperti biasa mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As serta sedikit doa Ustaz. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, wahai Tuhan kami ingin memahami surah Qiyamah ini, ya Allah. Surah yang kami yakini kami bakal berdiri dengan tegak di hadapan-Mu, ya Allah. Dan pada waktu itu tiada naungan dan lindungan melainkan naungan dan lindungan keselamatan dari-Mu, ya Allah. Dan kiralah apa yang kami laksanakan ini sebagai amal bakti untuk kami beroleh naungan dan perlindungan dari-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini hati yang sentiasa rindu untuk menyebut-nyebut nama-Mu,
sentiasa membasahi lidah dan bibir kami dengan kalimah-kalimah mengagungkan-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tiada lain untuk kami pohon agar Engkau berikan kepada kami petunjuk dan hidayah kekal di atas jalan yang lurus ini, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz. Jumpa lagi.